Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini 8 hari bulan September tahun 2022, jam 1.20 petang waktu Sabah. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Nampaknya ramai orang yang kantoi terlampau-lampau ni. Ramai orang yang kantoi habis. Antara yang kantoi adalah Lokman Adam dan ramai lagi yang lain lah. Mereka mengaku bahawa ramai yang bersolidariti, entah apa-apa ajalah untuk Najib Razak. Tapi alih-alih yang didedahkan perkara sebenar tak seperti yang diklaim oleh mereka. Contohnya baru-baru ini di Pekan Pahang kata ada lebih daripada 5,000 orang. Dengar-dengar kata lah ada lebih 5,000 orang kononnya. Tetapi alih-alih rupa-rupanya tak sampai pun 1,000 orang, tak lebih daripada, tak sampai 2,000 orang lah yang pasti. Jadi yang lagi kesian, tak ada yang heavy duty pemimpin datang pun dalam solidariti itu. Yang ada Lokman Adam dan juga Isham Jalil. Jadi mana solidaritinya? Lepas itu tuan-tuan dan puan-puan, yang ini yang saya nak beritahu kepada kamu semua. Betulkah ramai orang yang sokong Najib Razak perlu diampuni? Sebab kenapa saya cakap begitu tuan-tuan dan puan? Baru-baru ini tersebar di media massa, di-share sampailah tempat saya pun kena share juga. Iaitu petition. 2 petition yang telah saya tengok. Petition pertama adalah supaya Najib Razak dibebaskan, diampuni. Petition kedua adalah supaya Najib Razak tidak wajar diampuni. Nah, kedua-duanya ramai orang yang pergi mengundi. Tetapi yang menghairankan saya, ada satu laporan berita yang saya tak ingat di mana, tapi yang pasti dia kata 70% kecewa dengan apa yang terjadi kepada Najib. Jadi soalan saya, 70% itu dari mana? Siapa? Dan 100% itu dari mana diambil angkanya? Kerana setelah saya tengok petition dan saya bandingkan, nampaknya orang yang mahu Najib Razak diampuni itu sangat sedikit. Tidak menggambarkan huha yang sekarang ini kita dengar. Jadi adakah petition yang menandatangan supaya Najib Razak diampuni itu hanya itu sahaja daripada 30 juta, hampir 30 juta rakyat Malaysia? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kali terakhir saya semak petition pengampunan Najib itu tak sampai pun 60,000. Kalau saya tak silap, okeylah kita kata sajalah 50,000 lah, kata saja. Ataupun apalah, kasih naik sikit 60,000. Takkan 60,000 saja yang mau Najib diampuni. Kalau saya tak silap, ahli UMNO ada 3 juta orang. Ahli UMNO yang paling ramai, parti paling besar di Malaysia, ada 3 juta orang ahli. Jadi kalaulah daripada 3 juta ahli, hanya 60,000 yang mahu Najib Razak dibebaskan, makna kata mungkin sahaja hanya mereka yang tegar saja yang sentiasa tetap, apapun Najib salahkah betulkah, Najib tetap bosku. Manakala tuan-tuan dan puan-puan, yang mengejutkan ialah yang mahu supaya Najib Razak tidak diampuni dan berkata tidak wajar diampuni, setakat terakhir saya tengok menghampiri 130,000 petition tanda tangan secara online. Mana kata lebih ramai yang mahu Najib diteruskan untuk dipenjara. Nantilah, sudah cukup masa, dah
rasa okey, settle down, dah bertaubat, dah insaf, bolehlah memohon semula pengampunan diraja. Tapi tak logik untuk tak sampai sebulan pun, untuk penjara 12 tahun, tak sampai sebulan pun dah nak dikasih lepas. Tak adil lah untuk yang lain. Tak adil lah untuk yang lain. Pertama. Kedua, ini akan jadi satu reference case. Satu reference case untuk masa akan datang untuk perundangan Malaysia. Jadi itu bahaya. Alih-alih tuan-tuan dan puan-puan, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa hukuman dan pengampunan tidak wajar diberikan sewenang-wenangnya. Kemudian salah seorang daripada ahli jawatan kuasa pengampunan, jawatan kuasa pengampunan ataupun badan pengampunan itu, iaitu Syahidan Kasim, mengakui bahawa titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong itu akan menjadi satu menjadi basic of decision making, menjadi asas untuk membuat keputusan sama ada Najib Razak diampuni atau tidak. Menyingkap semula kepada titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kalau lihat dengar berulang kali, kita dapati peluang untuk Najib Razak diampuni amat tipis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jadi sebenarnya yang mahu Najib diampuni itu siapa? Siapa sebenarnya? Kenapa begitu sikit? Nampaknya rakyat Malaysia tetap mahu Badan Kehakiman punya keputusan adalah keputusan terbaik, keputusan yang perlu diikut kerana kita berpegang kepada rukun negara, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan. Yang pertama ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Pastinya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah rukun negara kita Malaysia. Kerana itu kita menghormati keputusan ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.